Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk video ini, aku ingin berkongsi pengalaman aku dan beberapa kawan aku mendaki 4 gunung serentak selama 3 hari 2 malam. Gunung-gunung tersebut adalah Gunung Yong Belar, iaitu salah sebuah gunung yang termasuk dalam kumpulan G7, Gunung Cali, Gunung Tiga Negeri dan Gunung 6040. Bagi aku, ini adalah salah satu misi menawan G7 yang ketiga, iaitu Gunung Yong Belar, di mana sebelum ini aku telah berjaya mendaki Gunung Yong Yap dan Gunung Tahan. Kumpulan kami terdiri daripada 7 orang semuanya. Aku atau lebih dikenali sebagai ayah di kalangan hikers, Mizi, Kak Uda ataupun Kok De, Pak Izzah, Raimi, Ustaz Wadi dan Ustaz Mirul. Aku, Mizi, Kok De dan Pak Izzah memulakan perjalanan pada 30 Jun 2022 jam 3 petang dari Changlun, Kedah. Manakala Raimi, Ustaz Wadi dan Ustaz Mirul menyusul kemudian. Sementara itu, guide kami iaitu Zahir bergerak dari Kuala Lumpur. Kami berjanji untuk bertemu di Bandar Aman Jaya, Ipoh. Aku, Mizi, Kok De dan Pak Izzah tiba di Bandar Aman Jaya sekitar jam 6.30 petang. Kami singgah solat sebentar, kemudian menunggu yang lain-lain di sebuah warung di sini. Sekitar jam 8.30 malam semuanya sampai. Lepas makan malam, kami memulakan perjalanan ke Masjid Lodging sekitar jam 10 malam dan tiba sejam kemudiannya. Lepas mandi, solat, kami tidur sekejap. Kemudiannya kami bangun pada jam 2 pagi untuk bersiap-siap memulakan perjalanan. Pukul 2.45 pagi kami mula bergerak ke Pitu Rimba menggunakan sebuah pikap. Jalan-jalan yang kami lalui agak sunyi dan agak menyeramkan. Kami tiba di kebun sayur iaitu di Pitu Rimba pada pukul 3 pagi dan memulakan perjalanan pada pukul 3.15 pagi. Ini adalah gambaran sepintas lalu perjalanan kami sepanjang pendakian ini, iaitu bermula di Pitu Rimba ke Kem Gunung Periuk, seterusnya Kem Kasut, Puncak Yong Belar, Kem Gurkha, Gunung Cali, Gunung Tiga Negeri dan Gunung 6040 sebelum bergerak kembali ke Masjid Lodging. Perjalanan kami merentasi 3 negeri iaitu Kelantan, Perak dan Pahang. Mizi, Kok De, aku dan Ustaz Mirul tiba di Kem Tudung Periuk sekitar jam 5.30 pagi. Di sini kami terserempak dengan ramai pendaki lain. Difahamkan mereka adalah pelajar-pelajar UPM yang juga dalam misi mendaki Gunung Yong Belar. Kami berehat sekejap sementara menunggu rakan-rakan yang lain. Di sini kami sempat solat subuh berjemaah dengan para pelajar UPM ini. Selepas solat dalam sekitar jam 6.30 pagi, kami mula bergerak dari Kem Tudung Periuk dan tiba di persimpangan air terjun Pelaur lebih kurang jam 7 pagi dan kami terus ke Kem Pelaur. Sebenarnya Kem Pelaur ni tidak termasuk dalam jadual perjalanan asal, tapi kami mengambil keputusan untuk melihat sekejap Kem Pelaur kerana di sini dikatakan terdapat air terjun yang cantik. Kami tiba di Kem Pelaur sekitar jam 7.30 pagi dan kami mengambil kesempatan untuk bergambar di sekitar kawasan ini. Kami mengambil masa lebih kurang setengah jam di Kem Pelaur sebelum kami bergerak semula ke Kem Kasut.
Perjalanan dari kem Pelaur ke kem Kasut, satu perjalanan yang amat memenatkan. Di sini kami mula terbahagi kepada beberapa kumpulan. Mizi dan Kokda telah awal ke depan, manakala aku dan lain-lain mengikutinya di belakang. Sekali sekala dalam perjalanan ini bertembung dengan pelajar-pelajar UPM yang turut sama mendaki ke puncak Yong Belar. Aku tiba di kem Kasut sekitar jam 12 tengah hari. Manakala mengikut Mizi dan Kokda, mereka telah sampai di kem Kasut sekitar jam 10.20 pagi lagi. Lihatlah betapa jauhnya jurang antara aku, Mizi dan Kokda. Kami berehat sekejap di kem Kasut sambil makan-makan bekalan yang ada, sementara menunggu untuk ke puncak. Lebih kurang jam 12.40 tengah hari, kami mula bergerak ke puncak Yong Belar. Cabaran mendaki puncak Yong Belar tidak kurang juga hebatnya. Aku tiba di puncak Yong Belar lebih kurang pada pukul 2 petang. Alhamdulillah, akhirnya aku berjaya menawan puncak Yong Belar, iaitu puncak ketiga dalam misi menawan G7. Di puncak Yong Belar, kami sekali lagi bertemu dengan para pelajar UPM yang telah sampai lebih awal daripada aku, dan ada yang sampai kemudian daripada aku. Malangnya, cuaca ketika kami sampai agak berkabus dan kami tidak dapat melihat pemandangan gunung-gunung di sekitar dari puncak Gunung Yong Belar. Gunung Yong Belar terletak di Banjaran Titiwangsa yang merintangi Semenanjung Malaysia. Ia adalah sebahagian daripada kawasan hutan Belum Temenggor dan terletak di dalam negeri Perak. Ketinggiannya adalah 7.156 kaki atau 2.181 meter dari aras laut. Kami berehat sekejap, makan-makan sambil membincangkan strategi untuk ke destinasi berikutnya. Kerana perjalanan yang dijangkakan agak jauh dan mungkin memakan masa, dan kami bimbang akan sampai ke destinasi berikutnya ketika cuaca telah gelap. Kami bersetuju untuk membahagikan kumpulan kami kepada dua, iaitu aku, Mizi dan Ustaz Mirul akan bergerak dahulu ke Kem Gurkha, di mana apabila sampai di sana boleh menyediakan apa-apa yang patut sebelum kumpulan yang kedua tiba. Perjalanan dari puncak Yong Belar ke Kem Gurkha adalah satu perjalanan yang amat mencabar. Perjalanan yang dirasakan begitu lama, turun naik beberapa bukit, menyusur dan merangkak melepasi laluan pokok-pokok yang tumbang, namun destinasi yang dituju masih belum juga sampai. Di dalam perjalanan, kami ternampak bekas tapak kaki yang agak ganjil. Kami tidak dapat mengenal pasti makhluk berkenaan. Sebagai langkah berjaga-jaga, Mizi mengeluarkan golok yang dibawanya. Kami bimbang tapak kaki tersebut merupakan tapak binatang buas yang mungkin boleh membahayakan keselamatan kami. Mizi mengambil keputusan untuk pergi dahulu daripada kami, dan aku dengan Ustaz Mirul meneruskan perjalanan berdua sahaja. Waktu semakin gelap, di mana berjalan dalam hutan mosi agak menyeramkan. Kadang-kadang kita ternampak bayang-bayang pokok hutan-hutan mosi itu seperti lembaga yang hidup. Jadi apapun, kami terpaksa juga meneruskan perjalanan ke kem. Setelah agak lama berjalan dan waktu pun telah menghampiri malam,
barulah laungan kami disahut oleh Mizi. Alangkah leganya kami apabila akhirnya tiba jua ke destinasi yang kami bercadang untuk berkhemah, iaitu Kem Gurkha. Mizi yang sampai lebih awal telah siap memasang khemah dan berehat. Aku dan Ustaz Mirul mula mendirikan khemah sambil menunggu ketibaan rakan-rakan yang lain. Sambil menunggu, kami memasak air, baca kopi dan teh. Begitu lama menunggu, namun tidak ternampak pun kelibat rakan-rakan kami yang lain. Hampir pukul 10 malam, barulah terdengar sayup-sayup laungan Kok dan Zahir. Alhamdulillah, sampai juga mereka. Namun, kami dapati hanya Kok dan Zahir saja yang tiba. Mana yang lain? Menurut Kok, yang lain-lain ada di belakang, tak jauh dari mereka, kerana laungan terakhir mereka disambut. Sementara menunggu ketibaan rakan-rakan yang lain, Kok mengambil keputusan untuk memasak nasi dan lauk dahulu. Dia meminta aku pergi mengambil air di alur yang berdekatan. Dalam kepekatan malam, aku gagahi juga turun untuk mendapatkan air bagi tujuan Kok memasak. Laluan untuk mengambil air amat gelap, amat menyeramkan. Tetapi Alhamdulillah, tidak ada apa-apa yang berlaku. Setelah siap memasak, kami mula menjamah makanan, kecuali Kok yang tidak berselera untuk makan kerana mengenangkan apakah nasib rakan-rakan kami yang masih belum sampai di hutan rimba yang gelap dengan cuaca yang sejuk. Lebih parah lagi, barang-barang keperluan kemping Faizah dibawa oleh Zahir. Kami hanya mampu menunggu kerana kami sendiri tidak berupaya menjejaki mereka. Masing-masing tidak mahir dengan trek-trek di hutan, ditambah pula dengan cuaca yang gelap pekat. Selepas tengah malam, kelibat mereka masih belum tiba. Di fikiran aku bimbang kepada 3 kemungkinan, iaitu ada yang cedera dan tidak mampu meneruskan perjalanan, sesat dan diserang binatang buas. Na'udzubillah. Hanya ada satu faktor yang sedikit melegakan aku, iaitu Raimi merupakan seorang yang mahir dengan selok-belok hutan kerana dia terlatih dengan keadaan sebegini. Kerana terlalu letih, aku tertidur di samping menunggu kelibat rakan-rakan kami yang tak kunjung tiba. Di tengah malam pula, aku terdengar seseorang membuka dan menutup zip-bag, mungkin untuk mengambil sesuatu. Aku pun tidak tergerak untuk melihatnya, mungkin kerana terlalu keletihan. Besoknya, kami bangun awal dan seterusnya menunaikan solat subuh. Kok mula menyediakan sarapan. Aku pun bertanya, ada siapa-siapa yang buka beg semalam? Namun semuanya kata mereka pun lena keletihan. Alamak, siapa pula yang buka beg semalam? Sambil bersarapan, Kok dan Mizi meminta Zahir untuk menjejaki rakan-rakan kami dengan harapan mereka dapat ditemui di mana-mana. Sambil menunggu, kami bersiap-siap untuk perjalanan seterusnya. Walau bagaimanapun, kami perlu pastikan keadaan rakan-rakan yang lain sebelum dapat bergerak. Selang beberapa waktu, kami terdengar laungan daripada Zahir dan rakan-rakan kami yang lain. Tak dapat dibayangkan betapa leganya kami. Alhamdulillah, semuanya sampai ke Kem Gurkha dengan selamat. Ada sedikit drama air mata di sini. Selepas semuanya tenang, kami sama-sama bersarapan. Kali ini, Kok pun dah berselera untuk makan. Menurut Raimi, apabila kali terakhir mendengar laungan Kok dan Zahir, mereka masih meneruskan perjalanan. Tetapi apabila laungan berikutnya tidak disahut, mereka merasakan telah jauh ketinggalan. Setelah berbincang, mereka mengambil keputusan untuk camping sahaja di situ. Disebabkan keadaan tempat itu kurang sesuai, mereka bertiga berpatah balik sedikit untuk mencari lokasi yang lebih sesuai. Nasib baik perlengkapan berkhemah ada pada Raimi. Namun, bekalan makanan hampir kehabisan. Yang kasihannya adalah Faizah. Segala jaket dan peralatan camping semuanya ada pada Zahir. Maka tidurlah Faizah dalam kesejukan. Bila tiba waktu pagi, Raimi mencadangkan untuk menunggu sehingga tempoh tertentu. Jika tidak ada bantuan, mereka akan berpatah balik ke puncak Yong Belar.
kerana di situ destinasinya sudah pasti, manakala Kem Gurkha belum dapat petanda yang mereka akan sampai. Sebaik saja mereka bersiap untuk berpatah balik, terdengar suara Zahir memanggil mereka. Maka mereka pun terus mengikut Zahir ke Kem Gurkha. Setelah sarapan, kami berkemas untuk perjalanan seterusnya, iaitu Gunung Cali. Kami memulakan perjalanan pada pukul 10.15 pagi. Pendakian Gunung Cali tidaklah sehebat perjalanan dari Yong Belal ke Kem Gurkha. Mizi, Ustaz Mirul dan Kokda tiba di puncak Gunung Cali pada pukul 11.30 pagi, manakala aku dan yang lain-lain tiba sekitar jam 11.45 pagi. Gunung Cali merupakan gunung yang terletak di Kelantan dan merupakan sebahagian daripada banjaran Titiwangsa. Ketinggiannya adalah sekitar 1923 meter atau 6309 kaki di atas paras laut. Ia merupakan destinasi popular di kalangan pendaki yang cintakan alam semula jadi, menawarkan pemandangan yang indah dan pengalaman pendakian yang mencabar. Selepas bergambar, kami meneruskan perjalanan ke Gunung Tiga Negeri sekitar jam 12.30 hari. Aku, Ustaz Wadi, Pak Izzah, Raimi dan Zahir tiba di Gunung Tiga Negeri pada pukul 1.15.30 hari, manakala Mizi, Ustaz Mirul dan Kokda tiba lebih awal. Gunung Tiga Negeri seperti yang tersirat dengan namanya merujuk kepada gunung yang terletak di sepadan tiga negeri di semenanjung Malaysia, iaitu Perak, Kelantan dan Pahang. Gunung ini dinamakan demikian kerana ia menandakan sempadan antara ketiga-tiga negeri ini. Ketinggiannya adalah 1805 meter atau 5921 kaki di atas paras laut. Kami luangkan masa di sini untuk bergambar dan makan tengah hari. Pemandangan dari puncak gunung ini amat indah, ditambah pula dengan cuaca yang baik. Setelah hampir sejam kami di sini, kami mula bergerak ke destinasi seterusnya, iaitu Gunung 6040. Bermula dari sini, kami telah berpecah kepada tiga kumpulan. Mizi, Ustaz Mirul dan Kokda jauh ke hadapan. Aku pula mendaki secara solo, manakala Raimi, Ustaz Wadi, Faizah dan Zahir di kumpulan terakhir. Aku tiba di Gunung 6040 lebih kurang jam 4.50 petang. Oleh kerana aku keseorangan, hanya gambar selfie sahaja yang aku ada. Gunung ini dinamakan Gunung 6040 kerana mengambil sempena ketinggiannya, iaitu 6,040 kaki di atas paras laut atau 1840 meter. Aku cuba menunggu rakan-rakan yang lain, tetapi mereka belum juga sampai. Maka aku mengambil keputusan untuk meneruskan pendakian solo ini. Agak seram juga berjalan seorang diri di dalam hutan di waktu-waktu yang hampir gelap. Aku sampai di kawasan paip air sekitar jam 6.30 petang. Memandangkan hari semakin gelap, aku mengambil keputusan untuk menunggu rakan-rakan yang lain di sini. Mizi, Mirul dan Kokda entah sampai ke mana pun tak tahu. Sekitar jam 7 malam, rakan-rakan aku yang lain tiba. Kami berehat sekejap sebelum meneruskan perjalanan. Malang pula nasibku kerana headlamp aku kehabisan bateri. Tetapi mujurlah Zahir mempunyai set ekstra. Alhamdulillah, aku dapat meneruskan perjalanan. Perjalanan melalui paip air dan sungai merupakan satu perjalanan yang agak mencabar dan menguji mental serta fizikal. Hari semakin gelap, tetapi laluan paip air terasa amat panjang. Rasanya sekitar jam 8.30 malam barulah kami tiba di laluan Bertar.
Menurut Zahir, jarak dari sini ke kebun sayur lebih kurang 3 km. Tetapi kami merasakan jaraknya lebih dari itu. Mungkin disebabkan kami semua keletihan. Kami sampai di kebun sayur sekitar jam 10 malam. Kami memang sudah kehabisan tenaga. Di sini kami menunggu pikap untuk membawa kami ke masjid lodging. Alhamdulillah, tidak berapa lama kemudian pikap datang dan membawa kami ke masjid lodging. Sampai di masjid, Mizi, Ustaz Mirul dan Kokda telah menunggu. Rupanya mereka sampai lebih awal dan yang hebatnya mereka berjalan kaki dari kebun sayur ke masjid. Setelah itu kami berehat dan menjamah makanan yang ada. Di sini barulah timbul cerita-cerita mistik yang dilalui oleh kami. Barulah aku tahu di Kem Gurkha itu memang terkenal dengan kisah-kisah mistiknya. Kejadian membuka beg itu mungkin salah satu darinya. Kalau aku tahu dari awal Kem Gurkha ini ada kisah mistik, tak sanggup aku turun ke alur untuk mengambil air. Manakala Raimi pula baru menceritakan bahawa mereka berpatah balik untuk mencari tempat camping bukan disebabkan tempat itu tidak sesuai, tetapi ada kisah di sebaliknya. Ketika itu waktu hampir maghrib, Raimi terperasan ada 5 makhluk memerhatikan mereka. Salam diberi tetapi tidak bersahut. Manakala Faizah pula menyatakan dia perasan ada 3 sahaja. Mereka bertiga seterusnya berpatah balik dan mencari tempat yang sesuai. Tempat pertama dikelilingi dengan hutan mosi yang agak menyeramkan. Ustaz Wadi mencadangkan agar dicari tempat yang lain. Akhirnya mereka berpatah balik dengan merentasi 2 bukit. Setelah berehat, mandi dan solat, kami memulakan perjalanan untuk pulang ke destinasi masing-masing sekitar jam 11 malam. Di dalam kereta barulah cerita-cerita mistik ini diceritakan semula. Lalu kami mencari fakta-fakta tersebut menggunakan khidmat Abang Google. Ternyata rupanya banyak kisah mistik di sini dan diceritakan oleh orang-orang sebelumnya. Nak tahu, rakan-rakan semua boleh tanya Abang Google. Aku dan Mizi bergilir-gilir memandu. Mizi memandu dahulu, kemudiannya aku. Aku sebenarnya memang kepenatan, tetapi digagahi juga memandu kerana yang lain-lain juga kepenatan. Sampai di suatu kawasan berdekatan dengan Jitra, aku microslip, tapi Alhamdulillah tiada kejadian buruk yang berlaku. Aku terus gagahi juga memandu dan Alhamdulillah kami sampai ke destinasi masing-masing dengan selamat. Kami tiba di Changlun sekitar jam 5 pagi. Demikianlah serba sedikit perkongsian aku dan rakan-rakan mendaki trek YB3B. Semoga ianya bermanfaat kepada yang memiliki hobi yang serupa. Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga berjumpa lagi.